sumber air yang digunakan seperti hujan, kelembapan tanah atau permukaan ataupun air bawah tanah dan jumlah air tawar yang diperlukan untuk asimilasi bahan pencemar. Jadi untuk green water footprint ni, dia merupakan air pemendakan yang disimpan di zon akar tanah dan menguap dan terjadi ataupun yang digabungkan oleh tumbuhan. Jadi seterusnya blue water footprint pula merupakan air yang bersumber dari sumber air permukaan ataupun bawah tanah dan ataupun dia tersejat. Dan seterusnya green water footprint iaitu jumlah air tawar yang diperlukan untuk diasimilasikan bahan pencemar untuk memenuhi standard kualiti air tertentu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi seterusnya ialah ecological footprint. Ecological footprint ialah satu kaedah untuk mengukur kebergantungan manusia kepada sumber asli dengan mengira berapa banyak persekitaran yang diperlukan untuk mengekalkan gaya hidup tertentu. Dalam erti kata lain, ia mengukur permintaan atau bekalan alam semula jadi. Lebih khusus lagi, jejak ekologi ini mengukur jumlah biologi produktif tanah atau air yang membolehkan penduduk untuk mengekalkan dirinya. Pengukuran ini mengambil kira sumber penduduk yang perlu menghasilkan barangan dan mengasimilasikan atau membersihkan sisa. Biologi tanah produktif dan air boleh termasuk tanah pertanian, padang rumput dan bahagian-bahagian laut yang mengandungi hidupan laut. Itu saja. Seterusnya adalah carbon cycle. Kitaran karbon ini adalah satu proses di mana atom karbon terus bergerak dari atmosfera ke bumi dan kemudian kembali ke atmosfera baliklah. Di bumi ini kebanyakannya karbon disimpan di batu dan sedimen, sementara selebihnya terletak di lautan, atmosfera, di organisma hidup. Dan ini adalah karbon ini juga akan bertakung dan ataupun tenggelam dan ataupun dia ke mana-mana sajalah dia berpusing melalui kitaran kita. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya bagi kepada Robinson Juni. Jadi sel ini tidak ada, saya terangkan part dia lah. Pandangkan saya masuk tiba-tiba. Good. Good. Pada menurut the cycle carbon is vital to live on Earth. Sebenarnya karbon ni dia terhasil daripada proses perebutan bangkai. Ada gas yang keluar dan juga karbon ni yang kita tahu dia terhasil apabila ada berlakunya proses pembakaran, proses macam yang Mike cakap tadi daripada fosil-fosil, dia keluar daripada fosil-fosil dan juga dari uap dalam laut lah. Jadi kita seharusnya kita mesti cuba untuk seimbangkan jumlah karbon yang masuk ke dalam bumi sebab kalau terlampau banyak karbon dibandingkan dengan oksigen, maka kemungkinan untuk kita susah untuk bernafas tu memang sangat tinggi lah sebab karbon ni dia tidak sesuai untuk manusia. Jadi kita sebagai manusia yang bijak berfikir, kita perlu kurangkan pembakaran, kurangkan apa-apa benda yang boleh membuat karbon tu jadi lebih banyak daripada oksigen untuk mengekalkan kehidupan yang sihat. Itu saja dari saya. Alright. The end?
So I need to comment a little bit lah. Okay, it's good that you guys also did a good research and then extra elaboration on every each point kan. Dah ada point yang pertama, kedua, ketiga ya. Okay, overall carbon is good, isn't it? Carbon is still needed in our environment, betul kan? Masih perlukan. Tapi yang tidak, yang menjadi racun adalah bila mana karbon tersebut excessive, alright? That's why kita perlu berhati-hatilah, be careful by calculate age for carbon yang dikeluarkan, bila mana dikeluarkanlah. So teringatlah sebenarnya nak share bila kata tentang yang pasal jalan kaki kan, instead of you ride car, because nak dikaitkan dengan kaedah bisnes, even yang macam Grab kan, Grab, Foodpanda, rasanya dekat Mekah pun dah start Foodpanda, baru macam terpandang ataupun sebenarnya dekat tengok kat Bintulu. Either tu lah, either dekat Mekah ataupun Bintulu. This company at first kan introduce by using motorbike ataupun motorcycle to deliver the food itself, right? And then after that upgrade lagi because very high demand in delivering food, right? Tapi bila tengok macam ramainya naik motosikal, okay, kita pun nak kurangkan pengeluaran karbon. Okay, lepas tu apa yang dilakukan oleh syarikat yang berkaitan dengan penghantaran makanan, memperkenalkan penghantaran makanan melalui basikal ataupun jalan kaki. Tapi kedua-dua konsep ini hanya boleh dipraktikkan bila mana tempat itu berdekatan sahaja. Sebagai contoh kan, asal macam dah pernah bagi contoh dekat Kuala Lumpur kan banyak bangunan-bangunan tinggi untuk office. So jadi masalah bila pekerja-pekerja yang untuk dapatkan untuk pergi lunch ataupun pergi makan tengah hari, untuk turun ke bawah. Tapi sebenarnya kedai makan berdekatan je. Tapi mungkin ialah macam isu si cukup masa macam ya. So order je pakai GrabFood ke ataupun Foodpanda ke, and then just delivery by food lah. Penghantar makanannya adalah orang yang berjalan kaki yang pakai baju warna hijau ataupun baju warna pink. Okay, so that's one of initiative that introduced by the company to reduce the carbon in our society, in our environment lah. Okay, good. Thank you for group 2, and then can we proceed with group 3? Group 3 presentation. Okay. So which one is group 3? So we start with group 3 ada Magdalene, we have Muhammad Najmuddin, Venus, Qurratu Ain, and then Sophie Shahira. Alhamdulillah. What is biodiversity? Yeah. Biodiversity pun macam interesting pun topik. Okay, Assalamualaikum and selamat petang kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tentang biodiversity preservation. Okay, apa itu biodiversity? Biodiversity ataupun nama panjang dia biological diversity merujuk kepada kehidupan di bumi di semua tingkatannya, dari gen hingga ekosistem, dan dapat merangkumi proses evolusi, ekologi dan budaya yang menopang kehidupan. Antara contoh-contoh biodiversity adalah haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Okey, sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah why biodiversity is important. Okey, yang pertama adalah
yang dapat membantu untuk mewujudkan ekosistem yang tahan terhadap ancaman. Contohnya seperti perubahan iklim, kehilangan habitat dan juga pencemaran. Poin yang kedua adalah membekalkan perkhidmatan tidak langsung kepada manusia yang sering dianggap remeh. Contohnya termasuklah air minuman, udara bersih dan tanah yang subur. Dan yang last sekali adalah peluang untuk menikmati luaran yang indah. Itu saja daripada saya. Seterusnya ialah 4 way to preserve biodiversity. Yang pertama, support local farm. Membeli dari petani tempatan untuk menyokong usaha pertanian untuk memelihara biodiversity. Yang kedua, plant local flower, fruit and vegetable. Menanam bunga, buah-buahan dan sayur-sayuran yang berasal dari kawasan anda dapat membantu dalam memelihara biodiversity dan menyokong ekosistem tempatan. Yang ketiga, respect local habitat. Kita perlu menghormati habitat tempatan kerana ia sering memainkan peranan penting dalam memelihara ekosistem. Yang keempat, take shelter shower. Biodiversity bergantung kepada banyaknya air tawar tempatan. Jadi manilah dalam masa yang singkat mematikan air semasa menggosok gigi ke. Jadi ini adalah satu cara untuk menjimatkan air. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Qurratu Ain. Okay. Who's the presenter? Lain dia slow saya rasa, Miss. Lain awak slow. Lain tu dia bukan. Ain. Ya. Oh, Ain. Madeline kan suaranya tadi? Saya dah, tapi lepas ni Qurratu Ain. Oh, okay. Nampak. Itulah Madeline tadi. Qurratu Ain try untuk tutup kamera lah. So that you can turn on your microphone and then I guess you can proceed with your presentation now. Okay, seterusnya adalah why we need to preserve biodiversity. First point adalah productivity ecosystem. Salah satu sebab utama kita harus terus fokus untuk menjaga biodiversity adalah kerana ia membantu meningkatkan produktiviti ekosistem. Ekosistem ini berfungsi dengan baik akan secara semula jadi lebih tahan terhadap keadaan persekitaran yang keras seperti perubahan iklim. Contohnya adalah apabila kawasan itu di hutan dari sejumlah besar pokok yang tumbuh sepenuhnya. Pokok-pokok ini memberikan banyak perlindungan terhadap hakisan tanah dan banyak lagi. Sebaik sahaja ia dikeluarkan, tanah yang kaya sering terbawa ribut atau dihanyutkan dalam hujan lebat. Poin seterusnya adalah medical discoveries. Salah satu sebab terpenting kita harus berusaha memelihara biodiversity adalah banyaknya penemuan perubatan yang sedang menunggu untuk dibuat. Saintis menggunakan pemerhatian tumbuhan, haiwan dan juga mikroba untuk mengembangkan rawatan barah yang inovatif dan banyak lagi. Itu saja dari saya dan poin seterusnya saya serahkan kepada Sophie. Alright, interesting. Okay. Okay. Case that is natural beauty and recreation. So another great reason
why we should continue focusing on preserving biodiversity is the importance of natural beauty. There are many historical sites all across the nation, like the Redwood Forest, that need to be protected to preserve their status for future generation. So, fourth, yang keempat, fourth is survival of species. With few exceptions, each species on Earth depends on the service of other species to survive. This cooperation is part of the definition of what an ecosystem is. So a relevant example is the relationship between soil, plants, and bacteria. And this is known as the nitrogen cycle. So that's all from us. Thank you. All right. Okay, you try to make it smaller on this one, smaller view. Okay, so that I can see over all of this infographic. Okay, for me it's good, very good of biodiversity preservation, and you did extra job by putting more points, more than what already shared inside our notes lah. Okay, so I just very interested lah bila dengar to preserve biodiversity, okay, way to preserve and why we need to preserve. Some the other way that I want to add on adalah untuk preserve biodiversity, macam contoh baru je lepas habis apa kita panggil PKP lah, fasa pelankan, dah semua dah boleh rentas daerah, rentas negeri. So everyone try to go to places of the nature, right? Some go to beaches, some go to jungle pool, and then we call as air terjun kan, dah start pergi hiking kah, right? So one way to preserve it is try not to go to these places during when the public is crowded at the place lah. Okay, kalau boleh jangan pergilah tempat-tempat yang macam tu masa orang tengah ramai pergilah. Okay, so kadang-kadang macam beruntung lah siapa yang duduk dekat kawasan macam pedalaman kan. So sebenarnya ada banyak germs atau germs ya ataupun permata kah yang kita macam explore sendiri dekat kawasan yang terdekat kan. Macam contoh dekat Serian pun ada, tiba-tiba macam wah ada sungai yang sejuk tapi yang bukan dalam listed yang tourist places, tapi bila kita explore rupanya ada, tapi rasanya orang-orang kampung lebih tahu lah. So that's the thing is kalau boleh banyakkan rahsia. Okay, sebab kita nak jaga biodiversity, alright, at the same time adalah tempat yang boleh untuk yang ada pelancong, yang macam terkawal, yang boleh ada orang jaga. Okay, dari segi government kan jaga ataupun community set up untuk to secure that place lah. Alright, so good. I like it. Alright, biodiversity preservation. Okay, can we move to the next presentation? Congratulations and thank you for room 3. Alright, room 4. What is room 4? Pollution control. Yeah, this also should be an interesting topic also, and there will be much ataupun panggil banyak elaboration lah on this pollution. Alright, siapa group 4? Mari kita tengok the Shima, alright, Muhammad Syafiq, and then Valorance, and then Nusaidatul, and Yusof. Kejap Mami. Nampak. Okay, saya start Miss.
Okay, next group kami akan membentangkan tentang pollution control. Pollution is the introduction of contaminant into the natural environment that cause adverse charge. Okay, seterusnya. Okay. Pollution can take the form of chemical substance or energy such as noise, heat, or light. Pencemaran boleh berlaku dalam bentuk bahan kimia atau tenaga seperti haba, bunyi atau cahaya. Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, haba, cahaya, dan tenaga di alam sekitar yang mengakibatkan kesan memusnahkan sehingga membahayakan kesehatan manusia. Contohnya macam mengancam sumber alam ataupun ekosistem serta mengganggu ameniti dan kepenggunaan alam sekitar. Okey, seterusnya. Component of pollution can be foreign substance or energy or naturally occurring contaminants. Sini maksudnya bahan pencemar ni dia boleh datang daripada bahan asing ataupun tenaga asing atau bahan pencemar yang secara semula jadi. Contoh foreign substance seperti fossil fuel, dia mengeluarkan carbon dioxide dengan greenhouses. Greenhouse effect ni dia akan trap heat dalam atmosfera kita yang boleh menyebabkan global warming. Contoh lagi satu bahan pencemar semula jadi seperti lead. Lead ni dia sejenis logam yang dijumpai di dalam air bawah tanah. Efeknya dia akan menyebabkan damage kepada brain ataupun buah pinggang kepada children dan boleh menyebabkan kematian. Okay, next. Okay, next the measure of pollution. Measure of pollution ni maksudnya pollution yang pencemaran yang terbesar yang selalu kita lihat ialah air pollution. Air pollution ni contohnya pengeluaran karbon daripada kereta, exhaust kereta, daripada kilang, lepas tu littering, pembuangan sampah merata-rata, sewage, pencemaran parit, longkang, plastic pollution, water pollution dan visual pollution. Visual ni macam jerebu gitu. Okay, itu je lah. Ya ke visual berjerebu? Iya ke? Sekejap. Betul lah kan? Betul. Betul. Dengan pembangunan terlalu banyak menyebabkan visual kita. Kita cakap visual pollution yang macam-macamnya. Ala-ala Google kan. Tak dengar Miss. Ke aku yang tak dengar ni? Turn off your mic. Then let me explain. Okay, sorry. Alright. So, ceritanya visual pollution is not really directly yang macam jerebu yang more to air pollution ataupun pencemaran udara. Dari segi visual pollution adalah daripada segi sebenarnya mata kita terbiasa untuk tengok benda yang macam you guys trend sekarang estetik kan, yang suka tengok yang macam warna-warna earth, macam warna coklat, warna cream, and then some like macam smooth blue, okay, ada warna yang macam green, okay. So sebenarnya very human nature itself lah, ataupun kita pun jiwa sebagai manusia sendiri sebenarnya suka warna yang sangat semula jadi. So kita panggil estetik lah benda ya. So estetik maksudnya kan macam simple, macam very light, macam ringan, sedap mata memandang. Okay, itu adalah estetik. So bila kita kata visual pollution, terlalu overrated on that kind of
untuk mata kita bila tengok ni macam peningnya tengok ya, macam sakitnya mata Nangga, okey macam boleh sakit kepala lah Nangga ya. Macam ya sesuatu yang boleh jadi macam si tenang bila tengok. So macam ada yang biasa duduk dekat kawasan perkampungan sebagai contoh kan, ataupun dari segi kawasan yang jauh daripada bandar. So bila dia masuk ke bandar, bila masuk ke bandar, contoh high metropolitan macam Kuala Lumpur, Hong Kong, macam New York, macam sangat-sangat metropolitan lah, ataupun yang sangat macam sangat trendy, macam sangat modern. So kita akan jadi visual pollution untuk kita lah, sebab benda macamnya dah lah terpaksa mendongak atas tengok pasal semua skrin berwarna dengan terang. Bila banyak sangat warna terang pun akan menyebabkan mata sakit. Alright, mata sakit untuk tengok. So that kind of thing is visual pollution. Alright, so perbetulkan balik, air pollution more to what the air that we are try to breathing in, ataupun yang kita bernafas secara sedut lah macamnya. Ia adalah berkaitan dengan air pollution, yang akan masuk dalam jantung sampai menyebabkan sakit ke, asma ke, itu adalah yang berkaitan dengan air pollution. Now visual pollution yang berkaitan dengan tengok dari segi mata kita. Bila kita tengok dari segi mata mendatangkan kesan-kesan untuk kesihatan juga. Contoh macam migraine, tengok warna yang terang sangat boleh pening. Itu adalah contoh untuk visual pollution. Alright. So next presenter, kita tolong siapa tadi yang present tadi. So I tolong explain on that part lah. Effect pollution control. Effect pollution control ialah pengawalan pencemaran yang mengalihkan sumber ekonomi dari aktiviti ekonomi yang lain. So ianya akan mendatangkan pollution sehingga ia dapat mengurangkan potensi ukuran keluaran negara yang diukur, seperti contoh bahan kimia. Bila kita gunakan terlalu banyak, ia akan datangkan efek yang teruk lah untuk pollution kita. Itu saja dari saya, please. Thank you. Now end of this room room 4 presentation. Dah habis So I expect that you will explain more detail and I mean every pollution that you can explain. That's such thing that I macam put expectation, but then macam kurang lah. For me it's macam kurang sikit lah. So after this, try untuk explain more on each pollution. For example, we already know what is pollution meaning, and then we have already identified what are the kind of pollution, and then the effects of pollution itself lah. So dari segi presentation visual also, dari segi infografik itu sendiri pun macam ada kurang juga. Alright, apa kaitannya dengan DNA tadi, kan macam ada gambar DNA kan. So try untuk matching with the right team for the right pollution. Okay, thank you, and we proceed with the next room 5 presentation. Room 5 presentation is natural resources sustainability. Okay, sekejap Miss. Okay. Kita room 5, Margaret, Gabriel, Veronica, and then Nur Shahamin, and Tresna. Ya. Nampak tak Miss? Nampak. Sama kan grup.
Apa dia tekan ni? Jap. Apa dia tak dapat zoom Oh, dapat. Okay. Okay. First presenter. Anyway, good. Apa? Jap, lupa on camera. Okay, anyway, good afternoon everyone. Yeah. Start with our first presenter. Screen. Oh, okay. I see myself then. Alright. Dapat dengar ke, Miss? Dapat. Okay. Margaret kan? Tadi Margaret. Ya. Tadi bukan Veronica kat present. Ayah. So hari ni kami nak present pasal natural resources sustainability. So natural resources occur naturally within environment that exists relatively undisturbed by humanity in a natural form. So di sini dia cakap sumber semula jadi Sumber semula jadi berlaku secara semula jadi dalam persekitaran yang wujud secara relatif dan dia tidak terganggu oleh manusia. Then natural resources is often characterized by amount of biodiversity and biodiversity existent in various ecosystem. Sumber semula jadi sering dicirikan oleh jumlah kepelbagaian bio dan kepelbagaian biodiversity yang terdapat dalam pelbagai ekosistem. So, biodiversity ni adalah seperti tumbuhan, haiwan, bakteria dan fungi. Manakala kalau biodiversity dia terdiri daripada batu, contohlah kayu, tanah dan fosil. Itu sahaja. Next presenter. Dapat dengar ke, Miss? Dapat. Okay, next is definition pasal sustainability ni. Kelestarian adalah amalan menggunakan sumber semula jadi secara bertanggungjawab sehingga mereka dapat menyokong generasi sekarang dan masa depan. Terutamanya adalah hutan, salah satu sumber semula jadi yang difokuskan oleh kumpulan kelestarian. Next. Okay, saya Miss. Okay. Biotik ini, biotik adalah sumber-sumber yang berasal dari bahan organik seperti hutan dan haiwan yang merangkumi bahan-bahan yang kita dapat. Okey, poin kedua adalah sumber semula jadi biotik juga merangkumi bahan bakar fosil seperti arang batu dan petroleum yang terbentuk daripada bahan organik yang telah rebut. Itu saja maksud biotik, Miss. Okay, boleh rebut. Okay, next. Abiotik. Okay. Abiotik ni berbeza pula dengan biotik tadi, di mana biotik tadi berasaskan dari benda yang hidup. Abiotik ni pula adalah faktor daripada unsur kimia atau fizikal yang bukan hidup yang wujud di persekitaran kita dan mempengaruhi jenis organisma serta ekosistem kita. Contohnya seperti yang ada dekat infografik ni, air, cahaya, suhu dan banyak lagi lah benda seperti logam. Itulah maksud abiotik. Okay. Alright. Okay, yang terakhir sekali adalah kepentingan untuk kita mengekalkan sumber semula jadi. Itulah yang dimaksudkan dengan natural resources sustainability. Maksudnya kita mengekalkan sumber semula jadi yang ada. Okey, jadi saya akan
menceritakan tentang apa kepentingan kita sebagai manusia lah, sebagai masyarakat Malaysia mengekalkan sumber semajadi yang ada. Okey, yang pertama adalah ia boleh meningkatkan kualiti hidup kita dengan cara kita melindungi ekosistem. Lepas tu kita memelihara sumber semula jadi ni supaya ia dapat membantu untuk generasi yang akan datang menikmati kelestarian yang kita kekalkan daripada sekarang. Selain itu juga ia dapat memberikan faedah ataupun manfaat kepada alam sekitar dalam jangka masa yang panjang. Contohnya adalah masyarakat ataupun society lah. Diorang ni mendapat manfaat daripada peningkatan kualiti dan udara. Jadi kita sebagai masyarakat Malaysia, apa yang kita boleh lakukan untuk mengekalkan langkah-langkah untuk mengekalkan sumber semajadi ni? Apa yang langkah-langkah kita dapat lakukan? Okey, jadi salah satu contohnya adalah kita mengharamkan penggunaan polystyrene dan juga plastik bag. Okay, seperti yang kita tahu, plastik bag itu dia memakan masa yang sangat lama untuk dipupuskan, untuk terurai. Jadi dengan cara kita pengharaman penggunaan polystyrene dan juga plastik bag, contohlah macam shopping tu, kita gunalah bag sendiri ke, eco bag ke yang macam Miss cakap hari tu, guna bag Watson ke. Kita guna benda tu boleh berulang lah, kita boleh gunakan dia bukan hanya sekali. Ataupun kita gunakan paper bag lah yang jenis sampah-sampah yang senang, yang cepat dipupuskan. Jadi dengan cara ini ia boleh mengurangkan sisa sampah dan juga ia boleh menyelamatkan alam sekitar gitu. So itu saja dari kami, Miss. Alright, thank you. So very interesting the way of the presentation itself. Alright. Jangan tutup dulu. Mana tadi? Kecil kan? Okay. Now, overall macam natural resources sustainability, finally got the right term for sustainability. Dalam bahasa Melayunya kelestarian, alright, melestarikan. So nak kata lestarian maksudnya ia akan bersifat long term lah ataupun jangka masa panjang lah. Okay, so we already know the definition, biotic, abiotic, and then the importance lah. Okay, sorry, kejap. Azan. Okay, azan asar dah. Alright, and then the way we already know what is biotic, abiotic, and then what is actually part of not everything biotic. Yang kita dengar biotic pun adalah bagus untuk alam sekitar. Tidak, okay. Ada dari segi yang macam susah lah untuk dibuat semula ataupun diguna semula ataupun nak dihasilkan semula lah dari segi biotik. Contoh yang tadi adalah fossil fuels, alright, ataupun fosil lah, okay, fosil. And then we have abiotic pun very limited pun at production of abiotic itself. Okay, nak kena lombong, kena cari dekat satu tempat and then dah jumpa, that's it. How much the abiotic is being produced by the earth itself, okay? And then the way how you want to importance of to nature, we call that one nature resources sustainability kan. So adalah cara-cara tadi. Baguslah ingat balik. Try untuk be proud. Okay, rasa bangga lah bila kita guna balik bag-bag yang di kita semula. Okay, jangan cuba untuk tidak bazir beli beg baru lah, tapi selagi ada beg lama pakai je lah. Pakai je lah untuk pergi shopping ke, untuk pergi bak barang ke, sediakan dalam kereta ke, dalam motor ke. Okay, benda-benda macam ni lah, dan cuba untuk kurangkan plastik. Okay, so good. Tapi dari segi visualnya, this one sama macam sama tim pakai dekat room tu if not mistaken.
Environmental pun grafik pun sama makin macam tu juga. Lain kali pakai yang lain. Okay, now thank you very much, congratulations, and then we proceed with room 6 to present. Room 6 present on part carbon management. I hope macam banyak sikit lah daripada carbon footprint tadi. Kita ada apa-apa. Novazana, Teresa, Justin, Wida, alright. Oh, Zoom tak? Zoom. 2 kumpulan, 4 kumpulan pakai template sama. You guys memang nak cari dekat Canva infografik lain lah. I mean template ya lain. Okay. Next time, okay? Next time pun activities. Boleh start kan, Miss? Boleh start. Okay, selamat petang kepada Miss dan rakan-rakan sekalian. So grup kami hari ini akan menerangkan itu apa itu carbon management. Carbon management itu adalah pengurusan karbon. So sebelum tu saya akan terangkan apa itu pengurusan karbon. Teknologi pengurusan karbon adalah bertujuan untuk menguruskan pelepasan gas rumah hijau antropogenik seperti yang berkaitan dengan pembakaran, penggunaan bahan bakar fosil, dan ini adalah usaha untuk mengurangkan potensi dampak pelepasan ini terhadap sistem iklim. Okey, itu saja daripada saya. Tips yang pertama saya akan serahkan kepada Hazika. Alright. Hazika. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tips untuk carbon management. Jadi yang pertama adalah carpooling at least once a week. Okey, carpooling ini sebenarnya kita berkongsi kereta dengan kawan-kawan ataupun jiran ataupun rakan sekerja. Okey. Okay, next is switch to LED bulb. LED bulb ni sebenarnya light emitting diode, di mana bulb ini dapat mengurangkan tenaga elektrik. Jadi bila tenaga elektrik ni dapat dikurangkan, kos untuk bayar bil elektrik pun dapat dikurangkan. Jadi bila kos rendah, karbon pun akan rendah sebab bila elektrik ini degenerate, elektrik akan mengeluarkan banyak karbon. Bila high watt, dia akan mengeluarkan banyak karbon untuk degenerate. Okey. Untuk tips yang ketiga saya serahkan kepada Pundo. Thank you. Selamat petang, Madam. Miss, dapat dengar kah? Dapat. Jelas. Saya tak dapat on kamera, Miss. Line slow. Tak apa. Jadi mikrofon on. Tak boleh present. Okay. Right. Seterusnya, langkah ketiga adalah elakkan untuk menggunakan cawan yang hanya dipakai sekali sahaja dalam masa 1 minggu tu. Contoh kan selalu kita beli air kat kafe kan mereka bagi cup plastik yang hanya dapat dipakai sekali saja, lepas tu kita buang. Jadi untuk kita cegahkan masalah ini kita mesti beli cawan kopi yang dapat digunakan semula. Selain itu kita juga sentiasa melengkapkan diri kita dengan botol air ataupun cawan yang boleh digunakan semula. Terima Madam. Next. Okay, tips yang keempat. Use only cold water to your laundry. Kalau kita mencuci pakaian dengan air sejuk akan mengelakkan pemanasan air dan mengurangkan penggunaan elektrik.
Tips yang terakhir yaitu try skipping a trip to the store and online shop. Bila kita mengambil kira aktiviti yang menyumbang kepada jejak karbon, kita akan mudah untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya jejak karbon boleh dikurangkan. Kita boleh berjalan kaki pergi ke kedai yang berdekatan dengan rumah untuk mengelakkan menggunakan kenderaan. Masa itu saja. Alright. Okay. Okay. Thank you. And then for this group, they direct to the tips, isn't it? Okay. We just only got one definition of carbon management, and then the way we want to control the carbon release to the atmosphere is these tips lah they introduce. Okay. Introduce tip yang pertama, kedua, yang ketiga, keempat, ada 5 tips. Okay. Yeah, very straight and direct to the point. Okay. Kalau boleh sebenarnya boleh kacak lagi benda tu. Okay, kacak lagi sebenarnya. So now, kelak lah. Next time activity boleh tambah lagi. Okay. Tapi so far so good lah. Okay, because you have this extra switch to LED bulb, for example, and then you already explained on this one why it much better for using LED rather than using a normal light. Okay, but the thing is with LED adalah visual pollution pun sikit lah, sebab macam lampu LED yang macam terang gila lah. Yalah sikitnya, susah sikit. Okay, so thank you so much for group 5. Group 6. Okay, we move to group 7, the last group. Group 6, group 7. Policy, green policy, isn't it? And then carbon management. Okay, start? Or I should call the name? Siapa ya? No Sufiana, right? And then we have no Shafira, and then we have no Siti Nomashita, Masrani, and that's it. Ada 4 orang kan? 4 jam. Hello pula. Dengar si Miss? Dengar. Okay, kumpulan 7 memang akan bentangkan tentang Green Practice Policy. Okay, untuk Green Practice Policy tu adalah dasar amalan hijau adalah rancangan tindakan yang mengikuti dasar hijau tertentu yang telah digariskan untuk menjalankan inisiatif hijau. So, next. Okay, the Green Practice Policy ni adalah penting untuk memupuk amalan lestari hijau. Ianya juga membantu organisasi untuk menjadi lebih cekap, berdaya saing dan menguntungkan. Untung ni dia macam kalau organisasi tu dia kurangkan penggunaan tenaga elektrik, so dari situ mereka dapat mengurangkan kos bil elektrik mereka. Okay, tu je. Next. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang the way to practice green policy. Poin yang pertama ialah mencegah pencemaran. Poin yang kedua, menjimatkan penggunaan air. Poin yang ketiga ialah menghijaukan bumi dengan menanam pokok. Poin yang keempat ialah mengurangkan pembuangan sampah. Contohnya, kita semula sampah yang boleh kita semula. Dan itu sisa makanan. Sisa makanan juga boleh dijadikan baja untuk tumbuhan. Itu saja daripada saya. Okay, seterusnya itu regulation ataupun lebih kepada akta-akta. Boleh turun sikit sih? Okay, dah. Lepas tu, akta-akta ni semua ada dalam
Sustainable Energy Development Authority atau disebut sebagai SIDA or SEDA, I don't know. And then SIDA ni berfungsi untuk menasihati menteri atau entiti kerajaan tentang segala perkara yang berkaitan dan berhubung dengan tenaga lestari. Lepas tu menggalakkan dan memudahkan orang untuk membangun tenaga lestari serta menggalakkan orang menggunakan dan mengikuti langkah-langkah dalam penyertaan orang bagi menambah baik tentang tenaga lestari ni. Tenaga lestari maksudnya tenaga yang kita perlukan pada masa kini. Contoh macam elektrik, air, lepas tu apa lagi? Itu jalan rasanya, Madam. Thank you. Is it all? Everyone already present? Okay. Now, so actually, for the green practices policy, it's not about regulation only, but it's kind of a macam keputusan bersama. Bila mana sebagai contoh, contohnya adalah pengurusan lapangan terbang, okay? Pengurusan lapangan terbang. So airport management, so airport management. There are so many airports in the world, alright. So they come up with the policy to reduce the carbon or to be more friendly with the environment while they're managing on the airplanes or the airport itself, on how to they conduct within the environment itself lah. Alright, sama ada nak lebih banyakkan hijau, okay, nak lebihkan banyak, nak uruskan penggunaan air di dalam pengurusan air dalam airport itu sendiri, okay. Itu adalah dari segi polisi, bukan yang kita nak macam keputusan bersama dari segi pihak-pihak berkaitan yang mempunyai pengurusan kerja yang samalah. Okay, so itu sebenarnya lebih kepada polisi praktik ataupun amalan hijau, okay, ataupun dari segi pengurusan pelabuhan, itu pun adalah antara polisi yang diperkenalkan. Bila mana sebagai contoh lapangan terbang Malaysia mengamalkan polisi hijau tersebut, so akan tidak mengamalkan bukan menjadikannya satu kesalahan, okay? Polisi bukan macam ni lah. Tapi bila mengamalkannya akan menjadikan lebih banyak menarik perhatian, sebagai contoh perhatian pelabur, okay, ataupun pelancong. So katanya macam instead of they want to landing at Singapore, they prefer to landing at Malaysia. For example, okay, sebab Singapura dengan Malaysia kan berdekatan, okay. So kalau rasa macam airport Malaysia macam best dan lebih bersifat hijau, okay, amalan hijaunya lebih baik, so pelancong akan beli tiket dan apa itu dan landing dekat airport Malaysia lah, okay, daripadanya nak landing dekat airport Singapura, contohlah, okay. That's why we have this kind of green practices policy, okay. So thank you for group the last group 7, okay. For overall, I prefer group 2 lah, okay. Group 2 lah win, alright. So later on we claim the hadiah lah. Okay, so on this infographic and on your presentation, you have done good and thorough research. I mean, through not really macam dapatlah tengoklah banyak apa hasil bacaan dan you sampaikan dan baca lah. Okay, ceritanya satu lagi. Okay, I share with you the slide for this one. Introduction to Green Fundamental. Okay. Okay, we finish on this topic, okay? Green Practices Policy, Green Application, and this one.
Kecil. Okay, green applications. Okay, what are the purposes of green technology itself? Okay, green technology refers to products, equipment or system which fulfill the following criteria. Okay, kita nak katakan tentang teknologi hijau itu. So, apa yang dikatakan itu adalah teknologi hijau. Bukan semua teknologi bersifat hijau. Sebagai contoh tadi adalah penggunaan lampu, kan? Contoh penggunaan lampu biasa yang digunakan bukan adalah teknologi hijau. Okay? Sebagai contoh nak gunakan kereta lama sebagai contoh, kan ada dua jenis kereta. Okay? Kereta hybrid dengan kereta biasa. So might be kereta hybrid are referred as green technology. Okay? The thing of yang bukan hybrid, kereta yang bukan hybrid adalah kereta yang bersifat teknologi sahaja tapi bukan green technology. Okay, so these are the criteria of how we identify that kind of technology is the green technology. The first thing first will be it minimizes the degradation of the environment ataupun mengurangkan sifat-sifat yang boleh mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar. Okay, iaitu yang pertama. Yang kedua adalah it has zero or low greenhouse gas emission itself for use and promotes healthy and improve environment for all forms of life. Okay, now yang kedua adalah GHG. Okay, mana-mana gas yang keluar, kita bukan kata greenhouse gas yang adalah green pun gas ataupun bagus untuk alam sekitar. No, greenhouse gas adalah bersifat mencemarkan ataupun merosakkan alam sekitar lah, merosakkan atmosfer. Okay, so kalau boleh GHG, okay, GHG adalah pengeluaran GHG adalah kosong dan ataupun rendahlah pengeluaran GHG tersebut. Okay, sebagai contoh dari segi penggunaan aircon, okay, penghawa dingin ataupun penggunaan peti sejuk, peti ais tersebut, kan. Kalau boleh pilihlah yang 5 star, yang maksudnya mengurangkan penggunaan tenaga dan juga membolehkan pengurangan keluarnya GHG, okay, greenhouse gas. Okay. Yang kedua adalah teknologi hijau itu adalah bersifatnya it conserve the use of energy and natural resources ataupun mengekalkan penggunaan tenaga ataupun memelihara penggunaan tenaga ataupun sumber-sumber yang berkaitan alam semula jadi. Okay, itu adalah sifat yang ketiga. Kriteria yang keempat, okay, the number 4, kriteria it promotes the use of renewable resource. Okay, menggalakkan penggunaan sumber-sumber semula jadi yang boleh dikita semula, yang boleh diguna semula. Sebagai contoh, kan, tapi mungkin dekat Malaysia belum ada lagi, tapi ada satu, kan, renewable resource dari segi penggunaan tenaga elektrik. Okay, kita start bermula daripada penggunaan pembinaan dam. Dam dalam bahasa Melayu adalah empangan, kan? Kita ada empangan bakun sebagai contoh untuk menghasilkan tenaga elektrik tersebut. Okay, so pembinaan empangan bakun itu sendiri adalah bersifat renewable resource ataupun datang daripada air. So air itu sentiasa ada lah. Okay, kalau air si ada ya masalah lah. Okay, masalah dunia lah. So air kita banyak lah, kita sebenarnya banyak air. Okay, boleh tampung lagi. Sebab kita ada banyak sumber-sumber air daripada sumber air daripada gunung, sungai, okay, bukan daripada laut. Okay, cuba ingat, cuba fahami yang air bukan daripada sumber air, bukan daripada laut lah. Okay, kalaulah ada teknologi baru lagi yang bersifat daripada nak dapatkan tenaga elektrik ya daripada laut, yang memang dah upgrade pun teknologi dah bagus lah. Okay, dah bagus. Ataupun yang ambil daripada haba, kan, sebagai contoh, kan. Tapi yang kata pasal teknologi, kan, banyak teknologi yang best lah sekarang, kan. Kan sebelum tu, okay,
dah mix bahasa. Kan sebelum untuk yang charging kan ada bersifat charging daripada kabel, kan charging daripada wireless, okay, kita ada charging yang wireless, yang terkini lah. So the latest info yang pernah baca, ada yang charging hanya dengan ambil getaran bunyi sahaja. Maksudnya kita letak kat tempat handphone yang akan bersifat charging bila yang dengar daripada bunyi. Itu adalah teknologi yang mudahannya jadilah, tapi dengan tengok perkembangan teknologi dari semasa ke semasa macam cepat kan. So harapannya mudahan dalam masa terdekat mungkin dah adalah benda ya, so kita boleh kurangkan penggunaan tenaga elektrik. Okay, so kita ada tenaga, kita panggil tenaga kinetik lah yang daripada bunyi. Itu adalah hopefully adalah bersifat teknologi hijau lah. Alright, now the next one will be application of green technology. Okay, we have energy, building, transportation, water and waste management. So how we want to apply this technology of green? We apply it in managing water or in managing waste. Kita nak aplikasikan teknologi hijau itu sendiri dalam pengurusan air ataupun pengurusan kumbahan, okay, sisa kumbahan, ataupun kita nak letakkan teknologi hijau itu dalam pengangkutan ataupun dalam bangunan ataupun dalam tenaga, okay, energy. So this one will be elaborate more dalam the next chapter, topic 2 until topic 4. Okay, kita akan tengok dari segi pengurusan air macam mana nak letakkan teknologi hijau tersebut. Okay, kadang-kadang kita nak letakkan daripada dari simple, tengok contoh-contoh tadi kan, daripada simple maksudnya nak paling bagus untuk pengurusan air adalah kita tapung semula, kita takung air hujan. Itu adalah contohnya. Okay. Dan paling last sekali option untuk pengurusan teknologi hijau dalam pengurusan air adalah kita recycle ataupun kita bersihkan air yang kotor. Itu melibatkan banyak kos lah, sebab kita betul-betul nak letakkan teknologi tersebut untuk bersihkan air yang telah kotor. So boleh bayangkan lah macam ni banyaknya kos yang terlibat. Tapi paling bagus, paling yang tiada kos, okay, yang tiada kos adalah daripada segi kita ambil air yang datang daripada semula jadi, yang secara percuma adalah air daripada air hujan lah. Okay, seterusnya teknologi hijau dalam transportation, iaitu teknologi hijau dalam pengangkutan. So paling sesuai dalam pengangkutan tiada kos adalah jalan kaki. Kita memang dalam green tech, okay, dalam yang business pun area kan, kita akan fikirkan yang ada kosong kos kepada yang memakan kos yang banyak. So kita akan tengok step by step apa yang boleh sebenarnya kita laksanakan. Okay, so dalam pengangkutan paling bagus sekali teknologi, okay, yang tidak memakan apa-apa kos, itu adalah jalan kaki. Okay, jalan kaki. Paling yang memakan kos yang banyak adalah penggunaan kereta yang menggunakan teknologi hijau yang terbaru. Yang kita tengok kereta hybrid, kereta yang boleh charging, okay, itu adalah teknologi hijau. Okay, dalam building paling bagus, okay, building, penggunaan ataupun pembinaan bangunan, sebagai contoh boleh bayangkan rumah. So paling bagus dalam pembinaan rumah adalah yang paling jimat kos, kita buat banyak tingkap, okay, banyak tingkap untuk pengudaraan yang semula jadi, dan juga pencahayaan semula jadi. Itu secara umumnya tidak melibatkan apa-apa kos. Boleh bayangkan rumah yang tidak banyak tingkap dan rumah yang gelap, kan, macam panas. So kena tambah lagi aircon, kena tambah lagi lampu untuk pencahayaan. So much better if you can build a house that does not involve this kind of
apa kira plan house ya lah. Okay, tolong buat rumah yang banyak tingkap lah sikit. Sebab ya rumah-rumah kampung kan sebelum zaman-zaman yang 70s, 60s kan ada banyak yang macam jenis design we call it macam berlubang-lubang ya dekat setiap atas. Sebab nama udara lah ya. Okay, sangat bagus. So banyak yang ukiran tradisional dekat mana-mana rumah, ukirannya pun ada lubang-lubang. So maksudnya itu adalah bagus untuk dari segi pengudaraan itu sendirilah. Maksudnya kita rasa macam tenang, macam sejuk je masuk rumah ya. Macam ya. Okey, itu dari segi bangunan. Okey. Dari segi energi, tenaga, teknologi hijau kan. Penggunaan tenaga yang paling bagus adalah tutup suis. Okey. Tutup suis sebagai contoh tadi. Daripada nak beli daripada apa ya, nak beli aircon kah yang 5 star kah, daripada yang beli TV 5 star kah, kalau boleh masa hari hujan bila dah rasa sejuk ya, tutup aja suis kipas. Itu paling bagus penggunaan. Okay, kita penggunaan teknologi maksudnya kita kena jadi smart lah, smart. Smart maksudnya dari segi pintar lah, pintar kah? Okay, atau pintar sebenarnya, ada perkataan lain untuk smart, bukan? Kalau ada yang boleh betulkan lah. Okay, so dari segi penggunaan teknologi ya, kalau boleh tutup suis adalah paling terbaik bila mana tidak digunakan. Okay, dan paling yang memakan kos adalah bila mana kita nak bertukar kepada produk-produk lama ataupun produk-produk elektrisiti yang lama kepada yang baru. Sebagai contoh, nak gunakan energi dari segi pencahayaan solar untuk generate tenaga elektrik dalam rumah. So sebenarnya pasang tenaga solar yang pasang dekat tingkap yang bumbung ke atas ya, boleh makan kos sehingga berpuluh ribu. Sebab kita mana nak kurangkan elektrik kan, kononnya nak bayar elektrik setiap bulan dalam 200, 300. So kalau sebenarnya pun ada duit lebih nak tukar ya kepada tenaga solar pun, puluh ribu lah nak pasang panel solar. So bila nak pasang panel solar jadi mahal, tapi sebenarnya ia adalah bersifat jangka masa panjang ataupun pelaburan jangka masa panjang, di mana selepas dipasang panel solar di atas bumbung, bil elektrik boleh turun sehingga RM10, RM20 macam ni aja untuk sebulan. So berbaloi untuk rumah yang ada kos bil elektrik sehingga beratus lah, yang sampai 500 kah, okay, yang sampai 700 kah, itu berbaloi lah untuk penggunaan panel solar, tapi makan kos yang banyak. Alright, so itu maksudnya dari segi application of green technology. So roughly I just explained briefly for this one, and then we tried explain more, and hopefully you guys also boleh search lebih banyak lagi informasi tentang semua teknologi hijau dari untuk setiap kriteria this one, okay, aplikasi ini dalam topik-topik yang akan datang lah, dalam aktiviti-aktiviti yang akan datang. So ada soalan daripada semua? Is there any questions that you want to ask me regarding green technology? Alright, if there is no question, okay, before we end up. Ada soalan tak? Cik Dara? No. Cik dah. Okay, pada Cik dah. Alright, so just I share this one inside chat box. Simple question, only consists of 5 questions. Whether you already understand ataupun ingat apa yang dibelajar masa semester 1. Okay, try untuk respon sebelum kelas kita tamat. I give you about around dalam 10 minutes to finish up on this question. Sekejap, okay? Show the URL, copy, ink, and then chat box. Okay, here, press. Okay, boleh check dekat chat box.
dan klik untuk jawab, dan kalau boleh sebelum kelas tamat. I think I check everyone pun name lah respon. Siapa yang belum respon lagi, I just call out your name during the class before we end our class 4:30. Boleh? Miss, Yep. kenapa link tu untuk masuk kelas ni? Ha? Bukan link pasal soalan. Oh ya kah? Ah. Okey, sekejap. Oh, Miss. Yang kali badah. Sekejap. Apa tidak saya dah respon? Miss, Tu link masuk tim ni, Miss. Ya, ada. Yes. Sekejap. Copy. Okey, copy. Ya, bukan soalan yang keluar. Udah. Ya, Jap. Kau nak delete tu. Macam mana delete-nya? Delete. Okey, dah. Okey, buka masuk. Hello Miss, Munda jawab boleh keluar ke Miss? Boleh. Sabar. Okey. Okey. Sebab kuota habis. Kenapa kuota habis? Sorry, I'll reply this one. Vincent, ada kuota habis kah?
Oh, kuota awak habis. Kuota data habis. Betul kan, Vincent? Get to return the meeting. Alah. Oh, Miss. Habis ya? Kota baru habis. Masuk dalam line tu boleh? Dalam Teams? Ini pun sekat-sekat, Miss. Macam suara robot. Tapi buka link yang si boleh langsung lah. Dia mengambil masa. Saya coba lagi lah, Miss. Cuba lagi. Mesti dapat kelak lah. Lain kali respon lah. Pakai kuota esok kan? Okay. Okay. Tapi kejar juga. Kena 24 orang. Baru 3 respon. Dengan correctly. Okay. Terus. Empat respon. Dengan average markah 3. I can share you live view for this one. Okay, sekejap lagi nak share. Supaya you guys pun boleh tengok. Tapi bukan boleh tengok jawapan lah. Kan? 7 respon dengan markah 3 average. Yang lain belum hantar ya, cuba jawab betul-betul lah. At least lah dapat 4 ke 5 ke. Mesti kena topik balik, kena ajar balik tu topik tu. Sepuluh respon.
19. Sekejap ya Tresna. Loading. Okey, lain kali cuba lagi Tresna. Dengarkan. Next time you cuba lagi. Alright. Mana terkeluar kan ke sidang. 20 yang lain cepat sikit. At least dah sampai 30. 35. Sama. Hai. Segera. Belum. Lagi 14. Soalan nombor 1. 13 daripada 20 answer this question correctly. Kalau 3 orang salah.
Masih 20? Ada lagi kah yang belum buat? Okay, nak test sama ada orang masuk ke belum. Sekejap ah. Tresna masih terasa masuk. Tresna, okay. Tresna ada reply? Siapa yang lain? Yang dah, okay, sekejap ah. Hai. Yang dah adalah Muhammad Noor Arif Fitri, Nur Syuhada dah, Justin dah, Saidatul dah, Wida dah, Muhammad Nur Syahamin dah, Pitisia dah, Siti Nomashita dah, Muhammad Syafiq dah, Emiliana, Veronica, Nur Ain, Nur Syafira, Shima, Yusuf, Nur Fazana, Margaret, Nur Farzana Muhammad Yaakob, Gabriel, Nur Sufiana. Ya je dah. Yang lain? Sekejap ah, akan reload. Oh, 31 dah. Okay. Right. So, ada siapa yang belum lagi? Boleh cross check sebab okay, yang mengikut dalam tu ada 33. Okay, tolak Tresna, tolak Tresna si dapat 32. Tolak Kamil 31. Betul. Okay. Terima kasih semua. Semua dah berjaya jawab. Tapi bila tengok responnya 3.5. Okay, 3.5. Sebelum kita nak habiskan kelas So, kita tengok soalan ni yang banyak salah. Okay, macam contoh soalan nombor 1. Jawapannya adalah widespread adoption. So, 26 orang. Okey lah, 84% boleh jawab dengan betul. Okay, Alhamdulillah. Okay, which of the following is not example of programs that are supporting short-term goals? Alright, of course sebenarnya jawapannya adalah GTM. Green Technology Master Plan. Sebab yang bawah long term. Ada dalam nota. Kalau boleh lain kali rujuk nota. Setengah ya, si dapat jawab. Okay. Number 3, which of the following example of program supporting midterm goals? Okay, so 65% boleh jawab dengan betul. Green Public Procurement. Ini adalah jawapan yang betul. Terang-terang ada dalam nota sebenarnya untuk midterm goals. Okay, yang seterusnya nombor 4. Which of the following defines biodiversity? Okay, resilience of the ecosystem. Alhamdulillah 90% boleh jawab. Maksudnya you guys faham apa benda biodiversity. Okay, which of the following is an air pollutant? Okay, still cannot answer. Ramai juga jawab carbon dioxide. Sebenarnya carbon dioxide bukan satu bukan satu gas yang mencemarkan alam sekitar. Okay, kalau yang berlebihan sahaja sebab ya kita mesti kira karbon. Nitrogen pun sama. Okay, nitrogen kalau semua jenis gas yang macam oksigen, nitrogen, carbon dioxide bersifat neutral ataupun semula jadinya bagus. Okay. Tapi bilanya berlebihan dia akan mendatangkan mudarat. Sebagai contoh, oksigen bilanya lebih akan menyebabkan api bakar dengan lebih lah. Sebab itu kalau boleh elakkan kalau tempat kebakaran didedahkan dengan pokok-pokok hijau, daun-daun hijau sebab banyak keluarkan oksigen kan sebenarnya. Dan gas-gas tangki-tangki oksigen. Jauhkan. Okay. So jawapannya adalah carbon monoxide. Okay, carbon monoxide adalah satu pencemaran pencemaran yang mendatangkan pencemaran udara lah. Maksudnya carbon monoxide dia ada pun kelebihan atau ada pun kebaikan lah.
memang mudaratnya memang lebih dikenali lah daripada yang ada bersifat kebaikannya lah. Alright, itu adalah carbon monoxide. Okey, terima kasih semua. 32 respon. Maksudnya Tresna dapat jawab lah tu. Kan? Okey. So alhamdulillah, terima kasih. So kita jumpa esok lagi untuk topik yang seterusnya. Alright. Ada soalan? Bye-bye. Selamat berehat semua. Selamat petang. Terima kasih, Miss. Thank you, 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 Miss. Oh, boleh stop sharing. Okay, bye. Stop recording.